juga akan menghadapi masalah kekurangan zat besi. So bila seseorang kanak-kanak itu kekurangan zat besi, apa yang berlaku? Dia boleh menyebabkan anemia, kekurangan zat besi. So apa yang akan berlaku pada badan? Macam saya cerita tadi, dia menghadkan keupayaan sel darah membawa oksigen ke seluruh badan. So apa yang berlaku jika keupayaan sel darah membawa oksigen ke seluruh badan tu terganggu? Dia akan mengganggu in terms of perkembangan otak kanak-kanak, di mana motor skills, attention dan juga keupayaan pembelajaran kanak-kanak itu akan memberi kesan yang negatif Okay, dia akan memberi kesan kepada keupayaan pembelajaran kanak-kanak. So mengambil protein yang mencukupi, okay, dengan memfokuskan kepada zat besi yang mencukupi adalah sangat penting untuk keupayaan motor skills, attention dan juga keupayaan pembelajaran kanak-kanak. Doktor, maaf mencelah. Ya. Slide doktor tak bergerak dari tadi, baru tadi. Ke doktor memang tak gerakkan lagi? Okay, sekarang gerak tak? Tak. Masih lagi dalam slide pertama. Okay, tak apa. Saya tutup dan buka balik ya. Alright, doktor. Nampak ke slide anemia? Baru nampak, doktor. Oh, okey. Maaf ya. Sekarang masih nampak? Ya, slide anemia. Diet tinggi protein dah nampak? Masih di slide diet rendah protein. Baik. Okey, kalau macam ni baru dah nampak. Dia tak boleh slide show. Okey, tak apalah. Okey, selain daripada rendah protein, okey, kita juga kanak-kanak bukan sahaja di Malaysia, di seluruh dunia juga menghadapi masalah implikasi klinikal berkaitan dengan diet yang tinggi protein. Okey, apa yang dimaksud dengan diet tinggi protein? Di mana jumlah pengambilan protein dia adalah melebihi 35% daripada jumlah pengambilan kalori. Okey, so dia makan terlampau banyak protein. Apa yang berlaku? Dia ada kesan sampingan. Contohnya sumber protein yang datang daripada sumber haiwan ni, dia kaya dengan asid amino yang mengandungi sulfur ataupun sulfur. So bila you ambil daging sumber haiwan terlampau banyak, dia akan mengandungi kandungan sulfur dalam badan dia juga akan meningkat. Apa kesan bila sulfur terlalu tinggi dalam badan adalah dia akan meningkatkan kehilangan kalsium melalui urin. So sulfur ni akan bertindak balas supaya kalsium dalam badan itu dikeluarkan. Seperti yang kita sedia maklum, kalsium adalah satu nutrien yang sangat penting untuk kanak-kanak membesar. Dia berkaitan dengan tulang, gigi dan macam-macam lagi kalsium ni, rambut. So jika seorang kanak-kanak itu kekurangan kalsium, impak kepada tubuh dia adalah sangat-sangat kurang baik. So selain daripada itu, bila seseorang itu mengambil terlampau banyak protein secara tidak langsung sebab sumber haiwan selalunya dia juga datang dalam package. Dia juga high protein, pada waktu yang sama dia juga mengandungi saturated fat ataupun lemak tepu yang tinggi. So pengambilan lemak yang terlampau tinggi boleh menyebabkan obesiti, penyakit jantung dan pelbagai komplikasi lain kepada kanak-kanak. So selain daripada itu, pengambilan protein yang sangat tinggi juga didapati memberi kesan negatif kepada buah pinggang kanak-kanak ataupun selepas mereka menjadi dewasa kelak. Okey, selain daripada itu, alergik makanan juga adalah salah satu isu yang sering dikaitkan dengan kanak-kanak prasekolah. Juga dikenali sebagai food hypersensitivity reaction. So kenapa food allergy ni berlaku? Sebenarnya kesan reaksi makanan itu kepada sistem imun badan. Contohnya bila seseorang kanak-kanak bila dia makan ke kacang, for example, dia dapat rashes ataupun dia rasa tak boleh bernafas dan sebagainya, di mana sistem imun badan dia sebenarnya confused. Dia anggap kacang itu sebagai benda asing
yang masuk ke dalam badan. So immune system perlu bertindak untuk melawan benda asing yang datang dalam badan. So dari mana benda ni asal usul? Dia ada banyak faktor yang mempengaruhi. Sometimes disebabkan oleh keturunan, sometimes juga disebabkan oleh medical condition yang lain. Tetapi masalah ni kadang-kadang dia akan diperbaiki mengikut umur. Maybe masa kanak-kanak dia ada masalah ni, lepas tu bila dia meningkat dewasa, masalah ni akan hilang. Tapi kalau dia tak hilang, so parents kena sentiasa alert mengenai apa yang sesuai dengan anak mereka. Itu adalah sangat penting. Dan commonly food yang selalunya berkaitan dengan alergi makanan yang tinggi protein adalah susu lembu, soya, kacang, telur putih, gandum dan juga citrus. So parents yang mendapati anak mereka ada allergic reaction disebabkan oleh certain produk, kamu kena alert lah. The best way adalah elakkan diri daripada memberi anak anda makanan-makanan berkaitan. Jika anak anda pergi ke prasekolah, adalah sangat penting kepada ibu bapa untuk maklumkan food allergy ni kepada pengetua asrama pula, pengetua tadika dia dan sebagainya. Okay? Sebab kita tak nak masalah tu untuk mengelakkan lebih banyak masalah lah, kita mesti kena bagi tahu anak kita ada mempunyai allergic certain makanan. Okay, so apa yang berlaku di negara kita sekarang ni? Adakah kanak-kanak kita kekurangan protein ke terlebih protein? Okay, saya ada buat sedikit literature review dan saya dapati rata-rata kanak-kanak di Malaysia ni pengambilan protein dia adalah mencapai apa yang disarankan, okay, which is yang 12 gram tadi. Even ada certain kajian yang membuktikan kita mengambil protein lebih, kanak-kanak kita mengambil protein lebih daripada yang disarankan. So masalah PEM seperti kekurangan protein yang untuk jangka masa yang sangat lama tu kuranglah di negara kita, dan juga dia selalunya berada di third world country lah, bukan di negara maju dan negara sedang membangun. Okay, so macam mana kita nak pastikan pengambilan protein kita ataupun protein kanak-kanak kita mencukupi? It's very simple. Mesti semua orang pernah dengar mengenai pinggan suku-suku separuh. Kalau kita lihat pinggan ni, kita dapat tengok that suku daripada plate yang kita makan tu perlu diisi dengan sumber protein. Selain daripada the other suku adalah nasi, bijirin dan sebagainya, dan separuh adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. So kalau kita tengok yang bahagian merah tu kan, ikan, ayam, daging dan kacang mesti diambil sebanyak amount dia sebanyak suku dalam setiap meal yang kita beri kepada anak kita. Okay, jangan kata macam tak apalah hari ni makan nasi je, makan sayur je, ikan anak bukannya suka sangat ikan, tak payah, tak boleh. Kita kena make sure kalau tak makan ikan, kena bagi ayam diganti dengan daging ataupun kacang. Mesti kena ada sumber protein. Okay, sebab protein sangat penting untuk pembesaran kanak-kanak. Okay, sama juga dengan piramid makanan. Kalau kita tengok ia berada di aras 3, di mana semua makanan tinggi protein perlu diberikan kepada kanak-kanak. Okay, ini adalah jumlah sajian. Sajian tu berapa banyak? Okay, contohnya satu sajian untuk kumpulan ikan adalah 1 ikan kembung saiz sederhana, 1 sajian equal to 2 biji telur dan sebagainya. So kenapa kita memerlukan protein? Untuk menggalakkan pertumbuhan dan membaiki tisu badan, membekalkan zat besi yang membantu untuk mencegah anemia, dan membekalkan zinc dan vitamin B kompleks, di mana ini sangat penting dalam metabolisme tenaga. Selain itu, kekacang juga membekalkan serat dan magnesium. Okey, lagi satu kumpulan makanan, susu dan hasil tenusu yang duduk pada paras yang sama dalam piramid makanan juga adalah sangat penting. Dan ini adalah sajian bagi kumpulan makanan susu. 1 gelas susu tu equal to 1 sajian, 1 syawal yogurt dan 1 keping keju. So ini sangat penting sebab susu dan produk tenusu juga adalah sumber protein yang sangat bagus. Selain daripada ia juga sumber untuk vitamin A, D dan juga B2. Dan dia juga membekalkan kalsium bagi menguatkan tulang dan gigi serta memaksimumkan pertumbuhan pada usia muda dan mengurangkan risiko osteoporosis. Okey, so macam mana kita nak capai pengambilan protein kanak-kanak ni? First,
banyakkan memberi ikan kepada kanak-kanak. Okey. Jangan terlampau fokus kepada ayam, daging sebab macam saya kata it's come in a package of sulfur yang tinggi dan juga saturated fat yang tinggi. Okey. So banyakkan, biasakan kanak-kanak dari kecil untuk makan lebih banyak ikan. Okey. Itu penting. Next, makan secara sederhana untuk daging, ayam dan juga telur. Kemudian pilih cooking method, cara masak yang lebih sihat. Okay? Gunakan cara macam rebus, bakar lebih daripada kita goreng. Sebab goreng ni kita menyebabkan lebih banyak lemak diserap ke dalam, which is minyak diserap ke dalam makanan tu, which is tak baik lah untuk kanak-kanak. Selain daripada tu, jangan terlampau banyak tambah garam, gula dan sebagainya. Lebih baik menggunakan herba-herba semula jadi untuk menambahkan perisa kepada masakan kita. Okey, selain daripada itu, pilihlah makanan daging ataupun ayam tu yang low in fat. Contohnya, kalau nampak lemak-lemak pada daging ayam tu, keluarkan. Okey, kalau kulit ayam tu buang dulu. Okey, dan sebaik-baiknya kurangkanlah pengambilan processed meat. Okey, contohnya macam burger patties, sausage, nugget. Kalau boleh, go for the fresh one. Okay, beli ayam, masak bagi anak makan. Itu adalah lebih baik compare dengan kita beli. Sebab kita tak tahu apa yang ingredient yang dimasukkan dalam burger patties ke sausage dan sebagainya. Okay. Itu sangat penting untuk kanak-kanak yang sedang membesar. Okay, other than that, kekacang adalah satu alternatif untuk mendapatkan sumber protein dan ianya adalah sangat penting. Dia sangat-sangat penting. So, sebaik-baiknya banyakkanlah memasukkan kekacang dalam masakan ibu bapa. Contohnya even tempe, tauhu juga merupakan contoh makanan yang dihasilkan daripada sumber kekacang. Dan selain daripada itu, itulah bila kita nak buat baking ke dan sebagainya, gunalah kekacang sebaik-baiknya dan elakkan mengambil macam gajus yang disalut dengan gula ataupun garam, okay, ataupun badar. Lebih baik sebaik-baiknya ambil yang natural. Maksudnya jangan train anak kita dari awal lagi untuk mengambil rasa masin dan manis yang sangat tinggi. Ajar dari mereka dari kanak-kanak lagi untuk ada slight je rasa untuk gula, untuk manis dan juga masin. Okay, so ini adalah contoh yang saya nak tunjuk macam mana kita boleh bagi makanan kepada kanak-kanak prasekolah. Okay, breakfast dia boleh sekadar roti celup dengan telur. Okay, that is enough for them. Okay, untuk nasi makan tengah hari sedikit satu setengah senduk nasi, setengah ekor ikan kembul with the scoop of 4 sudu nasi. Buah ini dah mencukupi. Kalau kita tengok suku-suku separuh tu, dia sebab separuh dia termasuk buah dah merangkumi suku-suku separuh kita. Ini adalah contoh minum petang dan sebagainya. Okay, macam mana pula dengan orang vegetarian? Okay, selalunya bila saya cerita pasal protein ni mesti ada isu orang kaitkan dengan vegetarian. Sebab mereka tak boleh ambil sumber haiwan kan. So untuk mereka yang vegetarian, mereka perlu mengambil kandungan jumlah legumes yang secukupnya. Okay, dan masakan bila mereka masak kalau boleh legume tu apa? Contohnya chickpeas, kacang dal, kacang soya, tempe, tahu, tauge dan sebagainya. Masukkan banyak dalam makanan anda. Okay, selain daripada tu makanlah makanan yang tinggi vitamin C sebab ianya akan membantu menyerap zat besi daripada kekacang. Okay, itu sangat penting. Lepas tu banyakkan makan kekacang, sama juga macam cashew nut, almond, kacang tanah, okay, biji, bijan dan sebagainya bila kita nak goreng sayur dan sebagainya. Lepas tu kita juga untuk orang yang lacto-ovo dan ovo-vegetarians, kita galakkan untuk mengambil telur. Okay. Average of 1 biji sehari untuk memenuhi keperluan protein mereka.
Okay, so ini saya share sikit bahagian pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebenarnya ada banyak guidelines untuk para ibu bapa, para pengusaha tadika, taska, prasekolah dengan cara untuk menyediakan pemakanan. So bagi ibu bapa yang nak mendapatkan maklumat lanjut mengenai pemakanan untuk kanak-kanak prasekolah, bolehlah rujuk kepada website bahagian pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia. So, saya boleh simpulkan di sini bahawa penyediaan makanan yang berkhasiat adalah penting bagi membantu pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak prasekolah. So, makanan yang terdiri daripada 5 kumpulan makanan yang saya tunjuk dalam piramid makanan dan juga dalam pinggan sihat tu serta menggunakan tekstur yang sesuai. Contohnya kalau kanak-kanak prasekolah janganlah masak terlampau pedas. Kita memang kena spesifik kepada mereka sebab keperluan nutrien bagi kanak-kanak prasekolah adalah sangat-sangat crucial, sangat-sangat penting sebab mereka sedang melalui pertumbuhan yang sangat sengit. Compare dengan usia mereka semakin meningkat. So, kita kena pastikan mereka mempunyai makanan yang seimbang, pelbagai. Dan juga dalam jumlah yang sederhana. So itu sahaja sharing daripada saya. Saya harap para peserta dapat manfaat daripada sharing saya pada pagi ini. Terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam Doktor. Majlis merakamkan jutaan terima kasih atas perkongsian Doktor yang diberikan sebentar tadi. Baiklah, para hadirin yang dikasihi sekalian, majlis akan diteruskan lagi dengan perkongsian berkaitan vitamin D dan tumbesaran yang akan disampaikan oleh Dr. Juliana Yusof, Pensyarah Jabatan Obstetrik dan Ginekologi UiTM Sungai Buloh. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Doktor. Okay, terima kasih ya. Sekejap saya nak share saya punya slide sekejap. Okay, tak minta tolong bahagian pengerusi tu tolong share saya punya slide boleh sebab saya tak dapat nak upload lah. Boleh Doktor, sebentar ya. Okay, terima kasih banyak lah. Okey. Okay, sebenarnya saya bukan bidang yang pakar yang arif berkenaan dengan pertumbuhan kanak-kanak ni sebab saya bahagian sakit puan. Tapi walau bagaimanapun saya cuba bentangkan yang terbaik. Okay, next slide Puan Pengerusi. Okay, sebenarnya vitamin D datang daripada sumber pemakanan dan juga matahari. Okay, so kalau ikut slide dalam gambar yang diberi tu, banyak unsur vitamin D yang boleh dijumpai dalam makanan. Contohnya ikan salmon, okay, susu, keju, telur, cendawan. Okay, next slide ya Puan Pengerusi. Tapi sebenar-benarnya kalau ikut kajian yang telah dibuat pada tahun 2012, sumber vitamin D utama adalah daripada matahari. Okey, di mana cahaya matahari itu apabila diserap oleh kulit, kulit akan memproses sumber cahaya vitamin D itu dan akan tukar kepada vitamin D yang boleh diserap. Dan mengikut kajian, sebenarnya kalau sumber daripada matahari, terutamanya matahari pada waktu pagi lah dalam lingkungan pukul 10 pagi, sebenarnya matahari sendiri boleh keluarkan sebanyak 10,000 hingga 25,000 international unit sumber vitamin D. Dan jika nak diperhatikan sama ada betul ke tidak kulit kita tu menyerap matahari, sebenarnya kalau diekspos kepada matahari tu, kulit kita tu akan berubah jadi warna
jambu, dia akan berubah jadi pinkness. Okay, terutama di kalangan mak saleh, kalau mereka terdadah pada matahari, kulit mereka akan bertukar jadi pinkish. Okay, next slide. Okay, apa fungsi vitamin D sebenarnya? Vitamin D dalam tubuh badan kita, dia penting untuk regulasi penyerapan metabolisme kalsium dan juga fosfat, di mana dua unsur ni berfungsi untuk proses mineralisasi pertumbuhan tulang. Okay, next slide. Dan juga sebenarnya vitamin D selain pada tumbuh-sarang tulang, apabila diserap sebenarnya dia penting untuk pembentukan imunisasi. So selalu orang ingat makan vitamin C saja bagus untuk immune system, tetapi sebenarnya vitamin D juga mainkan peranan yang penting untuk naikkan imunisasi seseorang. Okay, next slide. Okay, sebenarnya daripada matahari, tadi saya dah cakap, sumber matahari yang telah diserap oleh kulit, okay, dia akan tukar kepada vitamin D3. Di mana vitamin D3 ni dia akan metabolismakan di hati, okay, dan di bahagian buah pinggang pula, vitamin D akan tolong penyerapan kalsium dan juga fosfat, di mana kalsium dan fosfat ini akan diserap ke dalam usus kecil kita untuk pembentukan tulang yang sihat dan meningkatkan sistem imunisasi badan. Okey, tapi sebenarnya untuk orang yang berkulit gelap, okey, macam bangsa India, mereka kekurangan melanin. Okey, di mana melanin ini akan menyebabkan sinar cahaya matahari yang mengandung ultraviolet, dia akan kurang penyerapan. Okey. Okay, slide yang berikutnya. So di kalangan kanak-kanak, apa yang boleh dicirikan oleh kekurangan vitamin D, kita panggil penyakit rickets. Okay, sebenarnya penyakit rickets boleh juga dilihat pada seawal tumbuh sarang bayi. Salah satu antara ciri-ciri ricketsnya pada kepala bayi ataupun kanak-kanak, dia punya tulang di kepala tu dia agak lembut sedikit. Okay. Nombor 2, dia punya dahi dia frontal bossing, dia benjol. Nombor 3, jika kita tekan dia punya ubun-ubun, dia punya ubun-ubun tu agak lambat tertutup. Ya? Lepas tu kalau turun dekat bahagian peparu ataupun dada, dia punya dada tu kita panggil pectus carinatum. Kalau dalam bahasa Melayu mudah terpanggil pigeon chest. Okay? Dada burung merpati. Dan kemudian dia punya tulang rusuk tu akan mengalami perubahan rachitic rosary, di mana tulang rusuk kanak-kanak tu disebabkan oleh kekurangan vitamin D yang menyebabkan kekurangan penyerapan kalsium dan juga fosfat. Tulang rusuk dia akan lembut dan dia membengkok dan dia akan bonjol di permukaan. Okay. Kalau turun pula pada kaki, yang paling prominent, ciri prominent vitamin D pada kanak-kanak adalah bowing of legs. Okay. Kanak-kanak tu punya lutut dia akan membengkok, okay, seperti gambar yang saya tunjuk dalam kartun. Yang ini, gambar ini diambil di kalangan rakyat Afrika, ya. Tengok dia punya legs tu dah bowing dengan perut dengan dia punya dada dengan perut tu dia menghala ke depan seolah-olah macam pigeon chest tu, pectus carinatum. Okay, next slide. Okay, sebenarnya untuk vitamin D yang disyorkan, okay, kita panggil unit nanomol. Unit yang level yang optimum adalah lebih 50 nanomol per liter. Okay, kalau ikut kekurangan vitamin D, jika tahap serum vitamin D dalam badan kurang daripada 30 nanomol per liter. Okay, slide berikutnya. Okay, yang ini salah satu case report rickets dekat Malaysia pada tahun 2016. Ini disebabkan oleh kanak-kanak tersebut dia kurang bermain.
okey, kanak-kanak tu remain indoors, maka dia kurang expose pada matahari. Dan ciri kanak yang dilaporkan adalah kanak-kanak ini mempunyai deformity of both legs. Okey, so adalah penting untuk kanak-kanak bermain di luar, terutamanya pada waktu pagi lah, 10 pagi ke atas, di mana matahari mengeluarkan vitamin D secara memuncak sebanyak 10,000 hingga 25,000 IU. Okey, sebab saya faham di zaman pandemik COVID, kanak-kanak tak dibenarkan keluar, lebih-lebih lagi kena lockdown. So bagi mereka yang mempunyai laman rumah yang besar, kalau waktu pagi ambil peluang untuk kanak-kanak ni bagi mereka bermain. Okey, dalam pukul 10 hingga 12 tengah hari agar vitamin D dapat dibekalkan kepada kanak-kanak tersebut. Dia bukan sahaja untuk tembusaran tulang tapi untuk imunisasi. Okey, lebih-lebih lagi untuk melawan jangkitan. Okey, slide berikutnya. Okey, kajian ini telah dibuat di kalangan kanak-kanak di Kuala Lumpur pada tahun 2011, menunjukkan sebenarnya kanak-kanak lelaki lebih cenderung untuk memperoleh kekurangan zat vitamin D, dan didapati prevalence dia adalah sebanyak 35%, dan kanak-kanak ini dia kekurangan vitamin D sebab mereka mengalami masalah kegemukan. Okay, next slide. Tapi di kalangan remaja pula sebenarnya menunjukkan kanak-kanak bahagian remaja perempuan yang lebih cenderung untuk mengalami masalah kekurangan vitamin D, di mana prevalence sebanyak 78%, dan di kalangan bangsa India, terutamanya tinggal di kawasan urban ni yang di kawasan bandar. Okey, ni kemungkinan kenapa kenapa remaja ini kurang mempunyai masalah kekurangan vitamin D. Mungkin saya hipotesisnya sebab mereka dah cerewet dari segi bahagian pemakanan. Okay, next slide. Jadi saya nak kongsi sumber makanan yang mempunyai vitamin D. Okay, jadi yang saya tunjuk gambar ni, Scott's emulsion ni mempunyai kadar vitamin D sebanyak 1,300 international unit. Tapi kalau macam kanak-kanak tak suka makan cod liver oil ni, boleh digalakkan juga meminum susu. Okay, kalau keju, dia punya tahap vitamin D dalam keju adalah sebanyak 6 IU saja. So kalau susu, dia punya kandungan zat vitamin D tu setinggi 124 international unit. Okay, next slide. So yang ini adalah menunjukkan dos rekomendasi untuk kanak-kanak mengambil vitamin D, di mana mengikut kajian yang ditunjukkan dalam jadual yang diberi, kalau seumur 1 hingga 3 tahun, recommended allowance adalah sebanyak 600 international unit, tak boleh melebihi 2,500. Tapi secara amnya, kalau kita nak beri vitamin D, kiraan yang paling selamat adalah untuk tidak melebihi 4,000 international unit. Nanti saya tunjukkan kiraan dia. Kalau untuk bayi, okay, yang mempunyai masalah vitamin D, mereka boleh mengambil vitamin D sebanyak 1,000 international unit selama 2 hingga 4 minggu. Okay, next slide. So yang ni kiraan vitamin D calculator. Dia adalah mengikut berat badan dan jumlah vitamin D yang telah diambil, dan yang ini saya letak 40, sebenarnya aim yang paling bagus 50. So kalkulator ni akan kira berapa banyak vitamin D yang boleh diambil untuk tempoh 3 bulan. So jadinya kalau kanak-kanak tersebut mempunyai vitamin D 20 nanomol, maksudnya kira rendah sebab yang optimum adalah 50.
So kanak-kanak tu perlu mengambil 3,000 International IU vitamin D sehari selama 3 bulan. Sebab tadi saya dah terangkan pada permulaan slide, vitamin D untuk kanak-kanak penting untuk pembesaran tulang, okey, bagi penyerapan kalsium dan fosfat yang cukup. Kita tak nak kanak-kanak punya tulang tersebut lembut. Okey, next slide. So yang ini reference yang saya ambil daripada 2011 sampai 2019. Saya dah tamat saya punya presentation setakat sini ni. Baiklah, memandangkan tiada soalan daripada Facebook Live, kita teruskan lagi majlis kita ya. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Juliana atas penerangan beliau sebentar tadi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan perkongsian berkaitan dengan anak saya picky eater, kepentingan pengambilan nutrisi yang baik dalam peringkat awal umur yang akan disampaikan oleh Dr. Nalina Devi Muniandi, pensyarah kanan Pusat Pengajian Dietetik UiTM Puncak Alam. Dengan segala hormatnya, mempersilakan Doktor. Hello, good morning. Good morning, Doktor. Okay, hi. Selamat pagi. Cik pengurusi majlis, pensyarah-pensyarah, para pelajar and also hadirin yang mungkin sedang mengikuti ceramah kita secara online ya. Alright, so sebelum tu izinkan saya share slides. There is a problem in sharing slides. Okay, let me see if I can. I share entire screen ya, tak boleh share presentation ni. Boleh lihat ke PowerPoint saya? Boleh Doktor, nampak? Alright, so you are seeing my presentation ya, PowerPoint presentation ya? Betul. Okay, thank you. Okay, so sekarang saya akan berkongsi ya sedikit sebanyak maklumat mengenai cara-cara menangani masalah picky eaters atau kanak-kanak yang cerewet makan bagi mengoptimumkan nutrisi anak. Okey, picky eaters atau kanak-kanak cerewet makan ni adalah kanak-kanak yang masa kita beri dia makan, okey, interaksi makan yang kompleks menyebabkan interaksi makan yang kompleks di antara ibu bapa atau penjaga dan kanak-kanak mengenai pilihan dan juga pengambilan makanan. Okey. So, mengapa anak boleh menjadi atau berkembang menjadi seorang yang picky eaters atau cerewet makan ya? So, saya akan berkongsi beberapa sebab. So, sebab pertama mungkin sebab anak tersebut faktor penyebab dia adalah dari segi genetik atau dan juga daripada masa fasa kandungan. Alright. So kalau ibu bapa adalah seorang yang jenis cerewet makan, maka kemungkinan besar anak tadi tu akan berkembang menjadi seorang yang jenis cerewet makan. Dan kajian juga menunjukkan kalau ibu ya semasa mengandung, okey, dia amat memilih makan, maka anak tersebut pun selepas lahir dia akan berkembang menjadi seorang yang cerewet makan. So sebab seterusnya mungkin boleh disebabkan oleh masalah pemakanan di peringkat bayi. So kebanyakan bayi mengalami masalah-masalah seperti reflux ya atau muntah bila dia ambil susu ataupun makan sikit dia akan muntah. Okay, masalah kolik ataupun angin dalam perut, so dia sentiasa menangis lepas makan. Dan ada juga di antara mereka yang mengalami masalah untuk menelan makan atau menghisap
susu. So bayi-bayi seperti ini kemungkinan besar bila mereka dewasa pun mereka akan develop atau menjadi seorang yang picky eater. Right. Sebab seterusnya adalah lambat memperkenalkan makanan pelengkap. So guidelines ya, garis panduan mengatakan bahawa kanak-kanak ataupun bayi harus diperkenalkan makanan pelengkap ataupun makanan pejal pada usia 6 bulan. Okey. Tapi kajian menunjukkan ramai ibu bapa atau penjaga yang lambat memperkenalkan makanan pelengkap ni pada bayi. So kebanyakan mereka memperkenalkan dalam umur 9 bulan. So ini boleh menyebabkan bayi tersebut berkembang atau membesar menjadi seorang kanak-kanak yang cerewet makan. Right, sebab seterusnya adalah mungkin proses pengenalan kepada makanan pelengkap atau pejal itu tidak betul. Sebab guidelines mengatakan, okay, contohnya makanan pejal harus diperkenalkan pada usia 6 bulan. Okay, dan juga timing ya, masa makanan diberi itu. Contohnya sarapan, makan tengah hari, makan malam, dan juga masa-masa penyesuaian di antara dia kena ada satu macam timetable, jadual supaya disiplin pemakanan ni wujud sejak kecil lagi. So kalau disiplin ini tak ada sejak peringkat awal lagi, so kemungkinan besar anak-anak bayi tersebut boleh berkembang menjadi seorang yang picky eater. And lastly, konflik antara penjaga dan anak. So seperti yang kita sedia maklum ya, suri rumah ni busy, tak kira lah yang bekerja dari rumah ataupun suri rumah sepenuh masa ya. So busy dari segi kerja rumah ni sentiasa tak habis. Lepas tu ada pula kena menjaga anak-anak yang lain ataupun mungkin ada parents ya, ibu bapa di rumah dan juga menjaga anak kecil ni. So bila tiba masa untuk memberi anak tu makan, mungkin ibu dah penat, penjaga tu dah penat. So bila anak meragam atau lambat untuk makan, so ini menimbulkan stres pada penjaga ataupun ibu tersebut. So mereka pun tidak boleh memberi makan dengan betul. Dia pun menunjukkan raut muka yang marah, dia pun mungkin menengking. So di belah sana anak pun rasa stres. So dia pun macam takut nak makan. So this kind of experience, pengalaman seperti ini menyebabkan anak tersebut boleh berkembang menjadi seorang yang picky eater. Right. So ada pelbagai jenis ya, kumpulan picky eaters ni, tapi pada hari ini saya akan kongsikan 3 jenis kumpulan. Okay, so sebenarnya nama dia lain tapi saya beri nama yang catchy ya. Okay, let's go on. Alright, so kumpulan pertama adalah kanak-kanak jenis rama-rama. Rama-rama, what is it? So mengapa saya namakan kumpulan ni kumpulan rama-rama? Sebab dia metafosis ya. Kumpulan seperti ini, okay, kumpulan anak-anak seperti ini, masa dia kecil dia adalah very adorable, di mana apa yang kita beri dia makan dia boleh makan, tak ada masalah. Okay, sama ada buah atau sayur. Okay, makanan seperti avocado, okay, semua yang nurse sarankan, semua yang kita baca kat internet tu kita beri dia makan, dia akan makan. Kita pun rasa gembira. Tapi bila dia besar sekitar dalam umur 2 tahun dan lebih, dia mula menunjukkan ciri-ciri cerewet makan. So dia amat memilih makanan, dia tak nak makan dan sebagainya. So that's why saya namakan dia rama-rama. So masa dia kecil dia punya diri rasa tu lain. So bila dia membesar dia punya diri rasa pun lain. Okey, mengapa ya mereka kumpulan jenis rama-rama ni mengapa dia boleh develop begitu? Okey, satu sebab diri rasa dia berubah semasa pembesaran. Okay, masa kecil mungkin dia lebih suka untuk makan sesuatu makanan, tapi selepas dia besar dia macam tak suka lagi makan makanan tersebut atau dia develop preference, kesukaan yang baru. Okey, so apakah solusi untuk kanak-kanak jenis rama-rama ini?
Okay, so disebabkan mereka ni jenis rama-rama, that means dia metamorphosis ya, satu masa dia punya appetite dia lain ya. So mungkin hari ni dia suka sesuatu jenis makanan yang sama kita bagi dia, lepas 3 hari mungkin dia dah tak suka. So solution dia adalah, satu, kita kena buat makanan yang kita beri pada dia tu menarik. Okey, cara susunan makanan ke warna ke dia kena menarik. So dia akan cuba nak makan makanan tersebut. Another thing apa yang kita boleh buat ialah, okey, kalau kita offer, kalau kita beri dia makan makanan tu pada hari ini dan dia tak suka makanan tersebut, dia tak nak makan, so kita beri dia, okey, kita hidangkan dia makanan yang sama selepas 3 hari atau selepas 2 minggu. Kemungkinan besar dia akan accept, dia akan makan makanan tersebut. Alright, kumpulan seterusnya adalah kumpulan jenis pokok semalu. Why pokok semalu? Because mereka ni sangat sensitif pada rasa. So kumpulan anak-anak ini, mereka macam, kalau dia suka makanan yang pedas, semua makanan jenis pedas dia akan makan. Kalau dia suka makanan yang masin, so dia akan sentiasa makan makanan masin dan seterusnya. Again, mengapa? Sebab dari rasa berubah semasa pembesaran. Mungkin masa dia 2 tahun setengah dia suka makan makanan yang manis. Okey, tapi bila dia dah 2,5 tahun, 3 tahun, dia suka pula makanan-makanan yang rangup. Okey, so dia sentiasa akan berubah. And another thing, dia fasa umur di antara 2 hingga 5 tahun ni, mereka macam suka buat keputusan sendiri, dan dia akan makan ikut perasaan dia, emosi dia pada masa tersebut. So apakah solusinya? Satu, jangan terlalu mengikut style anak. Okay, so again, kalau dia tak suka makan sesuatu makanan tu pada hari ini, kita repeat, kita ulang, kita beri balik makanan tersebut selepas 3 hari atau selepas 2 minggu. Alright, kumpulan ketiga pula adalah kumpulan jenis tangki air. Why tangki air ya? Tangki air ini macam kumpulan anak-anak ni, dia suka minum liquids, cecair daripada makan. Okey, dan dia juga suka minum air masa kita suap dia sebab dia akan minum air untuk menelan makanan tersebut. Mengapa? Okey, sebab pada usia 2 hingga 5 tahun ni, kanak-kanak dia punya energy level ya, dia punya tenaga banyak dan dia lebih suka untuk berlari, bermain, dan aktiviti makan ni, sekadar duduk dekat satu tempat dan makan tu, ia agak boring. Okay, so mereka nak habiskan aktiviti makan ni secepat yang mungkin. So kalau boleh dia akan telan makanan tu dengan air, okay, sebab dia nak lari dan main. Apakah solutionnya? Satu solution yang penting adalah, okay, beri anak ni minum air 15 minit atau setengah jam sebelum masa makan dia dan juga selepas masa makan dia. In between, okay, masa makan dia tu pula, kita yang pegang botol air ataupun cawan yang berisi air tadi. So bila rasa dia macam mula tersedak atau dia macam susah nak makan, nak telan sesuatu, then kita yang offer, kita yang beri dia air tersebut. Jangan beri dia autonomi untuk memegang botol atau cawan yang berisi air. Alright, now sedikit sebanyak tips-tips ya untuk menangani masalah picky eaters, okey, di kalangan kanak-kanak. Okey, apakah tips pertama? Menetapkan jangkaan yang realistik. So kajian menunjukkan, okey, untuk seseorang anak tu menerima sesuatu makanan, dia perlu diekspos atau didedahkan dengan makanan tersebut sebanyak 8 hingga 12 kali. So maksud pendedahan terhadap makanan ni bukan sekadar kita menyuap dia dengan makanan tersebut. Okey, pendedahan ni dia ada beberapa fasa. Okey, contohnya fasa berbual. Okey, so kita banyakkan introduce makanan tersebut kepada anak tersebut. Okey, sebab dari kecil, contohnya brokoli ya. Okey, dari kecil bila kita nak beri brokoli kepada bayi, okey, kita beritahu dia, okey, ini adalah brokoli berwarna hijau, brokoli sedap. Okey, so kita banyak bercakap mengenai makanan tersebut. Okey, yang kedua, biar anak menolong dalam proses penyediaan makanan. Okay, of course anak-anak ni masa kecil, so kita tak naklah dia
menolong kita untuk memotong sayur tu dan sebagainya. Tapi kita boleh menolong dia contohnya untuk mengangkat atau membawa brokoli tersebut daripada bakul kepada kita, atau menyuruh dia untuk membasuh brokoli tersebut dalam air yang berisi garam. And pendarahan yang ketiga pula, biar dia banyak melihat makanan tersebut. So yang penting kita beri dia, kita jadi role model. Kita makan makanan tersebut, kita makan brokoli tersebut depan dia. Kita tunjuk masakan-masakan yang ada brokoli tu. So dia pun tahu, brokoli adalah satu makanan yang sedap, semua orang makan. So saya pun kena makan makanan tersebut. Now, tips kedua pula adalah kepelbagaian, variety. So untuk seseorang kanak-kanak mendapat nutrisi yang optimum, so kita kena pastikan yang dia makan makanan daripada semua kumpulan makanan. Pasal makanan daripada semua kumpulan makanan ni telah diterangkan secara terperinci oleh Dr. Siti Sabariah tadi. Walaupun kenapa saya ada sertakan gambar di bawah ni, so bila kita makan, it's just a guide so dalam especially bila makan tengah hari atau makan malam tu, so pastikan dalam pinggan tu bila nak bagi anak makan tu, pastikan ada makanan daripada kumpulan karbohidrat, daripada kumpulan protein dan kumpulan sayur dan buah. So daripada kumpulan karbohidrat tu pastikanlah ada nasi ataupun bread roti, kentang. Daripada kumpulan protein pula, pastikanlah ada macam daging ke, ayam, ikan atau telur. Dan juga pastikan ada makanan daripada kumpulan sayur dan buah. Now, sayur dan buah ni berwarna-warni. So buah yang lain, sayur yang lain ada zat yang berlainan, vitamin yang berlainan. So pasal itu ialah penting untuk kita memberi anak kita tu makan sayur dan juga buah yang berlainan. Kita sentiasa rotate, pelbagaikan buah dan sayur yang diberi. Dan sebab mereka sedang membesar, adalah amat penting untuk mereka untuk mengambil makanan daripada kumpulan dairy, tenusu. Contohnya susu dan juga keju. Tips seterusnya adalah biar anak tu ada kebebasan untuk membuat pilihan makanan mereka. So apakah tipsnya di sini? Bila beri mereka pilihan untuk membuat makanan tu, janganlah dalam pilihan tu ada makanan yang dia selalu makan, contohnya coklat atau ice cream. Instead, pilihan makanan itu biarlah pilihan makanan yang kita nak dia makan. Contohnya kita beri carrot, kita tanya dia, adik nak makan apa? Carrot, bayam atau tauge? So walaupun dia jenis yang tak suka makan sayur, tapi bila dia yang kena buat pilihan tu, dia terpaksa pilih salah satu. So dalam proses ini, dia adalah win-win situation. Kita pun dapat mencapai objektif kita, matlamat kita, nak anak kita makan sayur, dan mereka pun rasa happy, gembira sebab mereka dapat buat pilihan sendiri. Tips seterusnya adalah jangan menyediakan makanan berasingan. Maksudnya, biar anak tu makan bersama kita, makan table food yang ada, yang kita sediakan. So ini adalah amat penting. Dari kecil lagi biar kita nurture, kita pastikan anak tu makan bersama kita. Sekarang ni kan dah ada baby chair dan sebagainya kan. So bolehlah letak baby chair tu biar anak makan bersama kita. Biar dia rasa makanan yang sama. So dia tahu lambat laun, inilah makanan dia, tak ada makanan special untuk saya. Saya kena belajar makan makanan yang semua orang sedang makan. Right, so of course, mungkin kadang-kadang kita buat contohnya sambal ayam, mungkin ia adalah terlalu pedas untuk anak tersebut. So apa yang kita boleh buat? Kita buatlah untuk dia extra satu sup, sup sayur katakan, tapi ayam tu kita ambil daripada sambal tu, kita buang bahagian sambal tu. Dan kita boleh potong dia lagi kecil, dan berikan dia dalam cebisan-cebisan kecil. Sama juga, kita contohnya kalau ada kari ikan. So kita nak dia makan ikan daripada kari tersebut. So kita keluarkan ikan tu, kita keluarkan dia punya tulang dan sebagainya, kita berikan isi ikan dia saja. So biar anak biasakan diri makan makanan yang disediakan untuk keluarga. Alright, tips seterusnya adalah
kita kena cuba tahu differentiate ya, bandingkan masalah tingkah laku anak dan juga masalah cerewet makan. Pada usia 2 hingga 5 tahun ni biasalah, okey, mereka suka throw tantrums ya, mereka suka meragam. So ada kalanya masa nak makan baru dia akan menjerit, dia akan menangis, okey, dia akan meragam. So jangan pula kita pada masa tu pun nak force feed, nak juga bagi dia makan. Okay, nanti kita pun stres, dia pun stres. Nanti tempat makan tu jadi macam medan perang pula. So the solution is bagi dia time off, biar dia menangis atau beri dia masa, kata dengan dia, okay, adik pergi main. So biar dia cool down dulu, okay, setengah jam atau 1 jam. Bila dia dah cool down, baru kita pelawa dia datang untuk makan dan kita continue beri dia makan, ya. Alright, this is an important tips. Seperti yang dah saya beritahu tadi, kita cuba melibatkan anak sebanyak yang mungkin dalam proses penyediaan makanan. Okay, so proses penyediaan makanan ni dia ada beberapa kategori, daripada masa membeli kepada masa penyediaan makanan, okay, penyajian makanan dan seterusnya. Okay, so kalau boleh masa kita nak membeli makanan tu, nak beli sayur ke buah ke, kita bawa anak kita. Okay, of course sekarang ni kita tak boleh bawa lah, sekarang ni musim pandemik ya, COVID, nanti kan kita kena saman pula ya. Bila keadaan dah sedia normal, okay, kita boleh praktikkan benda ni. So bila kita nak pergi membeli makanan, kita bawa anak bersama. So masa tersebut kita boleh jadikan dia sebagai teaching session, masa mengajar. Oh, pelbagai jenis buah, apa nama buah ini, apa kebaikan dia. Begitu juga dengan sayur dan sebagainya. So next, bila sampai ke rumah, okey, macam mana nak store, macam mana nak simpan makanan tersebut. Dan masa penyediaan dia, again, macam mana nak basuh, biar anak tu pegang, rasa makanan tersebut, menolong kita basuh dan sebagainya. So kalau anak-anak tu dah besar sikit, bolehlah libatkan dia dalam proses penyajian makanan. So boleh suruh dia macam susun pinggan mangkuk ke, okey. Kalau takut sangat if it's glass, okay, mungkin boleh suruh dia untuk lap meja, okay, so biar dia terlibat bersama. So bila anak-anak terlibat dalam semua proses ini, maka dia akan rasa lebih bermotivasi, okay, bersemangat untuk makan. Oh, I dah buat semua benda ni, daripada membeli makanan ini, dah tolong mami masak, so nak rasa pula macam mana rasa dia makanan ini. Okey, tips seterusnya adalah jangan suka melarang anak daripada makan sesuatu. In the sense that jangan selalu kata, adik jangan makan coklat, adik jangan makan aiskrim. Okay, instead kita guide dia, kita pimpin dia, kita bagi tahu dia berapa banyak yang dia boleh makan dan bila dia boleh makan. Contohnya, okey, kalau adik nak makan aiskrim, boleh, tapi lepas makan tengah hari. Dan kalau dah makan aiskrim waktu tengah hari nanti, malam tak boleh makan lagi ya. So kita berikan dia option, okey, dan juga kita guide dia, kita beritahu dia bila dia boleh makan dan berapa banyak yang dia boleh makan. Okey, lastly, okey, kita kena cuba untuk menikmati waktu makan bersama keluarga dan pastikan dia adalah satu environment yang positif. Okey, untuk ibu bapa, penjaga dan juga anak. Yang penting, right, ibu bapa kena menjadi role model yang baik kepada anak-anak. So, praktikkan makan sayur, makan buah dan makan makanan yang berkhasiat, okey, yang baik depan anak kita. Biar mereka melihat dan mereka belajar daripada apa yang ibu bapa mereka makan. Okey, itu saja. Thank you. Semoga sharing session saya ni bermanfaat kepada semua ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih doktor. Nampaknya ada satu soalan daripada Facebook Live untuk Dr. Nalina. Jadi saya bacakan, soalannya berbunyi, Doktor, bolehkah kita memberi vitamin seperti Scott's Emulsion atau Scott's Gummies multivitamin untuk anak, terutamanya anak-anak yang picky eater? Adakah ini akan menimbulkan isu di mana kandungan gula yang berlebihan? Silakan doktor. Jelas ke doktor? Not so clear, but I think I got it.
Okey, saya rasa Scott's emulsion tu tak ada masalah. Scott's emulsion tu. Okey, but the gummies ada gula. Betul? So kita memang akan ada recommendation berapa banyak kita boleh makan. So sekadar 1 atau 2 is okay. Alright, but again saya rasa emulsion itu lagi bagus. Okay, contohnya dia akan ada recommendation dekat belakang botol itu ya, 1 atau 2 tablespoon. Okay, kalau yang warna orange tu biasanya dia ada bersama dengan vitamin C dia. Tapi kalau yang warna putih tu pula kandungan DHA dia lagi tinggi. So depending on the child. Okay, so dia ada dua jenis option. Kalau anak-anak tu jenis yang memang tak makan ikan, okay, dan sebagainya, ayam dan sebagainya. So I think Scott's emulsion yang warna putih tu shouldn't be a problem. Okay, dan again ikut guidelines dia, 1 atau 2 tablespoon berdasarkan dia punya guidelines ya dekat belakang botol tu. Okay, and if dia jenis yang tak suka makan buah dan sayur, you can take. Okay, boleh ambil juga daripada yang Scott's emulsion yang warna orange tu sebab dia ada vitamin C. Again, ikut dia punya guidelines di situ. Anything that is overtaken ya, terlalu banyak ambil memang tidak bagus. And especially yang gummies tu dia ada gula dan bila kita sentiasa makan dia akan lekat in between the teeth tu. So akan menyebabkan masalah karies gigi juga. Okay. Baiklah, terima kasih Doktor. Majlis mengucapkan terima kasih atas penerangan dan perkongsian sebentar tadi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan informasi berkaitan pertandingan menghias bento. Untuk pengetahuan hadirin semua, pertandingan menghias bento sudah berlangsung sejak program Supporting Children's Optimal Growth siri 1 lagi. Di sini saya sertakan beberapa peraturan untuk menyertai pertandingan menghias bento. Yang pertama, pertandingan ini terbuka kepada pelajar dietetik UiTM dan golongan ibu bapa. Yang kedua, pertandingan ini berlangsung daripada 21 Mei sehingga 6 Jun 2021. Yang ketiga, para peserta haruslah menyediakan 1 bento makanan yang berpandukan konsep suku-suku separuh dalam pemakanan. Yang keempat, para peserta haruslah memuat naik 1 gambar bento yang telah disediakan dengan menarik dalam pautan Google Form yang disediakan atau melalui scan QR code yang boleh diperoleh dalam poster pertandingan. Yang kelima, sijil e-certificate akan disediakan kepada semua peserta dan juga hadiah berupa wang tunai akan diberikan kepada pemenang pertandingan. Dan yang terakhir sekali, pemenang akan diumumkan pada 12 Jun 2021 iaitu pada siri ketiga program. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya pembentangan itu tadi, maka sudah hampirlah kita ke penghujung majlis ini. Oleh itu, hadirin diminta untuk mematikan kamera dan berdiri bagi menyanyikan lagu UiTM di hatiku.
Terima kasih atas nyanyian sebentar tadi. Sebelum kita sudahi majlis kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama merakamkan gambar kenangan dengan sesi fotografi. Oleh itu, hadirin dan hadirat sekalian diminta untuk membuka kamera dan semenyum semanisnya untuk sesi fotografi. Okey, semua ready, senyum. 1, 2, 3. Okey, lagi sekali. 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Sebelum majlis bersurai, di sini terdapat satu pengumuman penting. Yang pertama, para hadirin diminta untuk scan QR code atau mengisi link kehadiran melalui pautan Google Form yang akan disediakan di ruangan chat sebelum berakhirnya dan meninggalnya Google Meet dan Facebook Live. Baiklah, saya wakil bagi pihak jawatan kuasa program ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para hadirin sekalian atas kerjasama yang diberikan sepanjang majlis ini berlangsung. Di kesempatan ini juga saya ingin memohon maaf seandainya terdapat sebarang kekurangan yang berlaku sepanjang majlis ini berlangsung. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang kurang itu daripada kelemahan kami yang bernama insan. Sekian saya akhiri majlis kita pada pagi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis bersurai. Terima kasih, Doktor.